Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya agak terlewat untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun M berkenaan dengan kerjasama PHS-BN yang dia katakan pelik dan juga dia kata menjejaskan kepercayaan rakyat. Jadi kita tahu sebelum ini kritikan dibuat kepada yang amat berhormat iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, iaitu tidak begitu yakin bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengurus tadbirkan negara ini dengan baik. Dan kita tahu kenyataan yang dikeluarkan ini apabila dia kata kerjasama Pakatan Harapan PH dengan UMNO Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan perpaduan menjejaskan kepercayaan rakyat pada janji dan pendirian parti politik. Ini kata Tun M berkenaan dengan isu ini. Jadi saya nak beritahu kepada Tun M bahawa yang pertama, isunya ahli parlimen yang membentuk kerajaan hari ini adalah mereka yang telah pun diamanahkan oleh rakyat untuk menang PRU ke-15. Contoh yang kita boleh ambil adalah apabila PRU ke-15 ini rakyat tidak memilih Tun, dan kita boleh tahu juga anak Tun sendiri pun sampai hilang deposit, begitu juga dengan Tun. So, apa yang kita tahu di sini adalah menunjukkan rakyat daripada awal tidak bersetuju ataupun rakyat tidak nak memberi kepercayaan kepada Tun M kerana awal-awal lagi telah pun ditolak. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, kita tahu rakyat inginkan satu gabungan parti yang memerintah itu, contohnya Pakatan Harapan, contohnya Barisan Nasional, contohnya Perikatan Nasional. Tetapi jika berlaku satu perkara yang mana kita tahu hari ini, keadaan politik negara hari ini bukan satu lawan satu, tetapi satu lawan dua, satu lawan tiga, satu lawan empat. Yang mana parti-parti politik yang ada dalam negara ini terpecah belah hasil daripada orang seperti Tun M ini sendiri. Sebenarnya rakyat menghargai jasa Tun M sebagai Perdana Menteri yang begitu lama, dan akhirnya apabila bersama dengan Pakatan Harapan menjadi lagi Perdana Menteri 22 bulan, dan rakyat masih hargai. Tetapi masuk kali ketiga, rakyat sudah bosan dan muak dengan cara politik lama Tun M. Ini yang jelas, dan akhirnya beliau ditolak. Dan kita tahu, parti politik yang ada di negara ini kebanyakannya telah pun begitu banyak disebabkan oleh Tun M. Yang mana kita tahu Tun M buat keluar UMNO pergi buat Parti Bersatu. Akhirnya kena tendang daripada Bersatu pergi buat Parti Pejuang. Dan kita tahu lepas itu Pejuang harus membuat satu komponen besar dia, iaitu GTA pula. Bagaimana tidak berpecah belahnya parti politik ini, yang mana kaum yang dipecah itu adalah kaum Melayu, dan akhirnya apabila terpecah, maka majoriti untuk kita nak mendapatkan kedudukan sebagai pemerintah ataupun kerajaan yang nak membentuk kerajaan itu agak sukar. Iaitu apabila kita lihat PH hanya boleh mendapat 83 kerusi, dan kita tahu Perikatan Nasional hanya boleh mendapat 73-74 kerusi. Begitu juga parti-parti yang lain seperti Barisan Nasional hanya dapat 30 kerusi. Kita nak memerlukan iaitu 112 untuk membentuk kerajaan. Jadi apabila Tun M mempertikaikan apa yang berlaku dalam keadaan politik hari ini, apabila menyifatkan kerjasama PHSBN itu pelik, macam mana tidak pelik? Macam mana kita nak membentuk kerajaan yang ada jika kita tidak bergabung dengan parti manapun, walaupun parti lawan sekalipun? Kerana kita tahu kita juga telah pun melaksanakan RUU anti-lampak parti. Jadi kita tidak boleh mengambil perseorangan. Kita kena ambil en blok. Jadi dalam en blok ini, kalau dalam satu tandan itu tidak baik, maka kita harus meletakkan juga semua mereka ini sekali. Jika tidak, kita tidak boleh mengambil. Dan mana-mana parti politik pun, mana-mana komponen pun tidak boleh menggabungkan diri mereka seperti mana yang PN cuba nak lakukan. Akhirnya gagal, iaitu cuba mengambil ahli parlimen UMNO 10 orang dan mengambil daripada parti-parti lain untuk menambahkan bilangan mereka. Akhirnya ditolak mentah-mentah oleh pihak istana, dan pihak istana mencadangkan agar mendirikan kerajaan perpaduan, dan kerajaan perpaduan itu sepatutnya antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional yang diminta oleh pihak istana, iaitu yang di-Pertuan Agong, supaya kerajaan itu boleh kukuh. Tetapi kerana ditolak oleh yang Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka
perkara lain berlaku, kita terpaksa daripada Pakatan Harapan harus bergabung dengan UMNO, Barisan Nasional, Parti Sabah Sarawak, yang mana kita tahu GPS, GRS, dan sepihan-sepihan lain. Jadi, pada saya, Tun M kali ini tidak boleh lagi nak membuat dongeng lama kerana media sosial begitu pantas. Media sosial yang begitu pantas ini mencerdik ke rakyat. Jadi rakyat dah faham tentang politik. Rakyat dah tahu apa sebenarnya yang kamu maksudkan, apa sebenarnya yang kamu nak tujukan. Jadi ini yang menyebabkan Tun M sendiri pun terkulai layu apabila kalah hilang deposit dikerjakan. Ini adalah satu politik baru yang Tun M mungkin merasakan bahawa cara rama dia boleh berhasil, tapi tidak akan boleh berhasil. Jadi apa yang kita lihat hari ini, daripada dia mengkritik bahawa kepercayaan rakyat itu, rakyat sendiri dah maklum. Rakyat sudah tahu apabila kita habis selesai PRU ke-15, maka apabila dipanggil menghadap oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu komponen parti yang terbesar, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan grup parti yang kedua terbesar, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang, maka kita dah tahu bahawa rakyat pun bukan mereka hilang kepercayaan, tapi rakyat nak kerajaan itu ditubuhkan segera, siapapun Perdana Menteri waktu itu. Tetapi rakyat lebih jelas melihat bahawa kalau kita nak ikut demokrasinya adalah Pakatan Harapan mencari gabungan mereka, kerana mereka adalah komponen parti yang terbesar. Jadi apa yang berlaku, saya rasa rakyat di luar lebih faham dan rakyat hari ini boleh terima. Dan kita lihat komitmen-komitmen rakyat, dan saya lihat daripada komen-komen daripada channel saya, yang mana saya tahu bahawa rakyat menerima kerajaan yang ada hari ini. Rakyat tahu bahawa kemungkinan ada pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang rasuah, tetapi kita harus menerima keadaan yang ada ini supaya kita boleh bentuk kerajaan dan kita boleh stabilkan ekonomi negara. Antara kes mereka dengan mahkamah itu adalah tuntutan mereka sendiri. Tetapi untuk menubuhkan kerajaan, itu adalah yang terpenting demi rakyat. Jadi, tidak ada yang pelik pada saya. Dan Tun sendiri pun tahu, tetapi dia cuba nak membuat propaganda yang pada saya tentang jejaskan kepercayaan rakyat ini. Rakyat sudah pun menolak Tun, sudah pun menolak anak Tun itu sendiri. Maka tidak ada isu di situ. So, apa yang saya lihat di sini, bahawa rakyat lebih mempercayai Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita yang ada hari ini untuk memperbetulkan kepincangan yang dah begitu lama berlalu. Dan kita tahu berapa banyak kroni-kroni yang telah pun dikayakan oleh Tun itu sendiri. Yang mana kita tahu Tun semenjak menjadi Perdana Menteri 23 tahun tidak mengambil tahu tentang isu Sabah dan Sarawak, tetapi Tun telah pun memberikan kroni-kroninya kaya yang sekaya-kayanya. Jadi hasil yang sepatutnya dilimpahkan semula kepada Sabah Sarawak itu tidak sampai kerana Tun dan kroni-kroninya telah pun membolot lebih awal. Jadi ini pada saya lebih baik kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan telah pun berjaya memberi ruang kepada Sabah Sarawak untuk adanya timbalan Perdana Menteri. Belum ada Perdana Menteri yang dilantik di negara kita ini yang memberi ruang untuk Sabah dan Sarawak punya timbalan Perdana Menteri. Bukan minta Perdana Menteri. Sedangkan komponen Sabah dan Sarawak itu Tun pun tak pernah nak memikirkan isu-isu MA63. Jadi jelas di sini Tun telah pun menganaktirikan Sabah dan Sarawak. Sebab itu apabila dia menjadi ketua kerajaan, iaitu menjadi Perdana Menteri di PH, akhirnya berbagai-bagai propaganda Tun buat. Akhirnya yang mendapat taiknya, yang mendapat bau busuknya adalah Pakatan Harapan. Dan Tun bergoyang kaki pergi buat lagi J3. Akhirnya ditolak oleh rakyat bulat-bulat kerana terlalu banyak ada pembohongan di situ. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.